Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Al-Imam As-Sirri As-Saqati Sariyul Saqati mengatakan, barang siapa menghiasi dirinya untuk manusia dengan sesuatu yang tidak ada pada manusia, maka dia gugur dari pandangan Allah. Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amal kerana manusia adalah riak, dan berbuat amal kebajikan kerana manusia adalah syirik. Ikhlas adalah pembebasan Allah Ta'ala pada anda dari keduanya. Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ikhlas adalah rahsia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang mengetahui dan mencatatnya. Tidak ada syaitan yang mengetahui dan merosakkannya. Dan tidak ada hawa nafsu yang mengetahui lalu menyondongkannya, yakni menyesatkannya. Ruwayyi mengatakan, keikhlasan suatu perbuatan adalah ketiadaan kehendak bagi pemiliknya untuk mendapatkan ganti pahala dari dua alam, dunia dan akhirat, dan ketiadaan permintaan bagian dari dua malaikat. Ditanya pada Sahal bin Abdullah, hal apa yang paling berat bagi manusia? Ikhlas, kerana di dalamnya tidak ada bahagian bagi pelakunya. Jawab Sahal bin Abdullah. Sebahagian ahli sufi juga ditanya tentang hal yang sama, lalu mereka menjawab, hendaklah engkau tidak mempersaksikan amalmu pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sufi bercerita, saya pernah masuk ke rumah Sahal bin Abdullah pada hari Jumaat, sebelum solat Jumaat dilaksanakan. Saya lihat di rumahnya ada seekor ular yang membuat saya ketakutan, yang membuatkan saya mengkedepankan seseorang dan mengakhirkannya. Yang menyebabkan saya sekali ke depan, sekali ke belakang. Tiba-tiba sahabat berkata, masuklah. Seorang tidak akan mencapai hakikat iman sementara di permukaan bumi masih ada yang ditakutkan. Apakah kamu hendak solat Jumaat? Tanyanya kemudian. Saya pun lantas berkata, antara kami dan masjid terdapat jarak sejauh perjalanan kaki sehari semalam. Saya menempuh perjalanan itu dan tidak ada jarak lagi selain tinggal sedikit sehingga saya melihat masjid. Lalu saya masuk solat Jumaat di dalamnya. Kemudian saya keluar. Pandangan saya tertuju pada kerumunan orang yang sedang keluar dari masjid. Tiba-tiba Sahal berkata, orang yang mengucapkan la ilaha illallah sangat banyak, tetapi yang ikhlas amat sedikit. Makhul Asy-Syami berkata, tidaklah seseorang hamba selama 40 hari mampu berbuat ikhlas, kecuali sumber-sumber hikmah akan keluar dari hatinya melalui lidahnya. Usaid bin Husain berkata, paling mulianya sesuatu di dunia adalah ikhlas. Betapa beratnya saya berjuang menggugurkan riak dari hati saya, tetapi seakan-akan riak masih tumbuh dengan warna lain. Sulaiman Ad-Darani berkata, jika seorang hamba ikhlas, maka rasa was-was dan riak akan terputus darinya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi bicara tentang ikhlas. Itu melakukan amalan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menginginkan pujian manusia dan tidak takut pada kejian manusia. Bahkan tidak pernah
berusaha untuk mengingati kebaikannya dan tidak berhenti dalam melakukan kebaikan, berterusan. Ikhlas satu sifat yang menjadi sebab suatu amalan diterima. Ada sepakat ulama bahawa amalan itu diterima kerana dua sebab. Yang pertama, menepati sunnah Nabi SAW, yakni menepati ilmu. Dan yang kedua ialah ikhlas kepada Allah SWT. Dan amalan bila mana ia ikhlas, maka dia akan diangkat oleh Allah Ta'ala pada tempat dan kedudukan paling tinggi dan paling utama. Dan amalan bila tidak ikhlas, maka dia akan dicampakkan, tidak bernilai dan tidak berharga. Walaupun perbuatan tersebut lepas dari sudut hukum syariat, umpama seorang solat, tapi dia tak ikhlas, apakah dia wajib qada? Sepakat ulama tak wajib qada. Seorang berpuasa, lalu dia tidak ikhlas berpuasa, apakah dia wajib qada? Maka jawabnya tidak. Dan sepakat ulama, bahkan menjadi ijma' ulama, amalan itu tidak terbatal secara perbuatannya kerana riak. Tetapi yang membatalkannya ialah pahalanya. Jadi kalau seorang pergi haji, dia riak, apakah berarti dia wajib ulang haji? Jawapannya tidak. Seorang sembahyang, dia riak, apakah wajib diulang solat? Jawapannya tidak. Kerana riak tidak membatalkan solat, tapi membatalkan pahala. Tetapi melepaskan tanggungjawab. Artinya orang ni dah lepaslah tanggungjawab dia. Dia dah solat. Tetapi pahala, kemuliaan, darjat, kasih sayang, dan juga asas sebab kepada terjaganya hidayahnya. Ya, ketika ulama membahaskan hadis tentang seorang yang amalannya, secara nilai amalannya, dia dengan syurga cuma sejengkal, cuma sehasta. Tiba-tiba pada akhir hidupnya dia melakukan amal ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Maka jawab ulama, hadis ini merujuk kepada orang yang melakukan amalan dengan riak. Kelak Allah akan hancurkan semua amalannya dengan perbuatan ahli neraka pada akhir hidup dia. Mungkin ada seorang lelaki dia berperang pada zaman Nabi SAW. Kerana keberaniannya, maka sahabat berkata, wa min ahli jannah, itu ahli syurga. Nabi kata, bal innahu min ahli nar, bukan dia ahli neraka. Maka dia pun berperang sampai dah dijatuh tumbang, tercedera. Lalu seorang sahabat yang kata dia ahli syurga dan dengar kata Nabi SAW kata dia ahli neraka, bukan ahli syurga, dia perhati orang ni. Ketika mana dia dah menggeletik atau kita kata dalam keadaan nak mati, dia tak tahan sakit, dia ambil pedang, maka dipotong pembuluh darah atau nadi dia sehingga dia mati. Artinya dia mati bunuh diri. Walau dia dah perang, berani, dia terkena musuh, dia terkena tikaman serangan musuh, tapi dia belum mati sebab dia terlalu atau tak tahan seksa, dia bunuh dirinya sendiri. Maka dia dalam neraka. Maka itu contoh kerana dia riak. Kalau dia dari awal buat itu kerana Allah, maka dia akan selamat. Bila para ulama paling takut ialah su'ul khatimah, kesudahan mati yang tidak baik. Contoh, kita tidak, ataupun kita jangan hairan bagaimana permulaan kita. Tetapi yang perlu kita lihat bagaimana kesudahan kita. Sebab nilai yang Allah Ta'ala kira kesudahan. Innamal ibratu bil khawatim. Nilai seseorang dengan kesudahannya. Tetapi bukan bermaksud saya dari awal tak nak sembahyang, nanti ke akhir baru saya nak sembahyang. Sebab kita tak tahu bila sudah kita. Akhir tu tak tahu bila. Tapi hadis ini, hadis riwayat Bukhari, innamal ibra bil khawatim, nilai seseorang bagaimana kesudahannya, merujuk kepada seorang tu perlu buat amal dengan dua keadaan. Pertama, istiqamah. Yang kedua, dengan ikhlas. Istiqamah, yang kedua ikhlas. Kalau dia istiqamah dan dia tak akan mati dalam keadaan dia buat maksiat. Sebab dia istiqamah. Dan kalau dia ikhlas, maka Allah tak tolak mana-mana amalannya. Ada seorang lelaki juga berperang pada zaman Nabi SAW. Dalam keadaan orang tak tahu status dia. Lelaki ini bernama Usairim. Usairim atau nama sebenarnya ialah Amru bin Sabit.
daripada Bani Ashhal, suku Khazraj. Waktu orang ajak dia masuk Islam, dia tak nak masuk Islam. Dia menolak untuk masuk Islam. Dan ketika mana perang Uhud berlangsung, berperang, lepas tamat perang Uhud, maka masing-masing mencari kawan-kawan mereka. Rasulullah SAW suruh cari sahabat-sahabat yang mana mungkin masih hidup atau yang telah syahid untuk dikebumikan. Maka Bani Ashhal mereka cari orang-orang mereka, yakni orang yang mereka kenal. Tiba-tiba mereka nampak Usairim yang sedang tercungak-cungak. Lalu mereka hairan sebab Usairim ini kafir. Bagaimana dia boleh masuk perang Uhud dan bersama orang Islam, kemudian dia tercedera dalam barisan orang Islam. Maka kata mereka, wahai Usairim, bukankah kamu da'utuna ilal Islam, da'unaka ilal Islam, kami dakwah kamu masuk Islam, kamu engkar, kamu sombong. Tiba-tiba kami jumpa kamu di sini. Apakah kamu ini ikhlas masuk Islam? Apakah kamu masuk Islam kerana sukarela, gharbatan? Lalu kata, bal gharbatan, aku telah beriman sebenarnya, aku telah masuk Islam. Bila aku dengar Rasulullah SAW nak perang, waktu itu aku beriman. Dan aku bawa pedang aku. Aku pergi perang. Sehingga sampai waktu ini. Dan aku berperang ini kerana Allah. Supaya orang tak tahu dia. Orang tak tahu status dia. Dan keadaan tercungak tersebut dia pun mati. Lalu sahabat-sahabat daripada Bani Ashhal menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada kawan kami seorang, kami ajak masuk Islam, dia tak nak, dia engkar kepala. Tiba-tiba kami jumpa dia dalam kalangan orang Islam berperang. Dan dia kata dia dah masuk Islam. Berperang. Dia telah beriman pada Allah dan Rasul dan dia berperang kerana Allah. Lalu kata Nabi SAW, innahu min ahli jannah. Ya benar, dia adalah ahli syurga. Sedangkan lelaki ini tak dikenali. Tidak diketahui. Sehinggalah hari peperangan dilihat keikhlasannya. Yang seorang lagi yang kita cerita, dari awal orang nampak dia bagus. Tapi dia riak. Akhirnya dia bunuh dirinya sendiri. Maka dia dalam neraka. Di sini nilai keikhlasan. Sebab itu kata Sari As-Saqati. Sari kata, barang siapa menghiasi dirinya bukan untuk Allah. Contoh kita memakai pakaian yang indah, cantik dalam beribadat. Kita dalam melaksanakan ibadat dengan tertib, ternim, syarat, rukun. Kalau hiasan itu kerana manusia, Tuhan tak pandang kita. Tapi kalau kerana Allah, Allah pandang kita. Kita pergi haji bertalbiyah. Kita pergi umrah dengan mengikuti segala syarat dan rukunnya. Kita doa dengan penuh tertib dan ternimnya. Kalau kita hiasi perbuatan itu kerana manusia, Tuhan tak pandang. Tapi kalau kerana Allah, Allah Ta'ala pandang. Pentingnya kita semua untuk memperlakukan semua amalan itu. Ditunjukkan pada Allah. Dia umpama, kita katakan, seorang bila dapat rizak periksa. Orang pertama dia nak tunjuk siapa? Mak ayah dia. Dia kekal mak ayah dia. Kerana ini orang yang diminta redanya. Dan itu perumpamaan bila kita lakukan amal soleh. Yang pertama kita nak tunjukkan pada Allah. Ya Allah, aku telah melakukannya dengan adab yang Engkau perintahkan. Dengan rukun yang telah Engkau syariatkan. Dengan syarat yang Engkau telah turunkan. Maka terimalah amalanku. Kita buat ni macam, kita kata, ini Allah suruh, Allah perintah. Macam Allah nak kita buat macam tu, maka kita buat. Kita doa macam Allah kehendaki, doa dengan sungguh-sungguh, maka kita buat. Kita menghiasi doa kita dengan penuh adab supaya Allah pandang, bukan supaya orang pandang. Dengan suara lunak kita, dengan rayuan kita, dengan doa yang maksud. Bukan supaya orang kata, oh, itu apa doa banyak. Bukan. Kerana Allah. Menghiasi kerana Allah. Bila kita menghiasi bukan kerana Allah SWT, maka ini perbuatan yang ditolak secara pahalanya. Kata Fudail bin Iyad, kalau kita tinggalkan amalan kerana takut riak, tinggalkan amalan takut riak, maka itu adalah riak.
buat amalan pula kerana manusia, maka itu adalah syirik. Ikhlas, Allah selamatkan kita dari kedua-duanya. Baik, bila kita kadang-kadang nak jaga sangat ikhlas, nak jaga. Tapi caranya salah. Kita nak sembahyang sunat. Tapi bila sembahyang sunat orang nampak pula kan riak kan. Lalu kita pun tak nak sembahyang sunat bimbang riak tadi. Sebenarnya itulah perbuatan riak kita. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Setiap kali kita nak buat amal soleh. Lalu kita bimbangkan riak datang. Lalu kita pun tak buat. Maka ini menutup seluruh pintu kebaikan kita. Malam kita sebut. Ada para ulama, orang soleh. Bila dia buat amalan, dia sembunyikan. Dia tak tinggal, dia sembunyikan. Dia buat tempat lain. Kita cerita orang ni, yang saya contohkan dia nak solat sunat. Dia pun tak nak solat kat surau. Takut, riak. Tapi dia akan solat kat rumah. Itu okey. Ini orang yang tinggalkan amalan terus. Saya tak nak buat amalan, nanti orang kata saya warak pula. Maka itulah dia namanya riak. Tak nak pergi masjid, nanti orang kata kita tu haji pula. Tak pergi. Anak orang kata saya sekian-sekian. Maka itulah namanya riak. Tapi mereka-mereka yang tinggalkan amalan takut riak, mereka buat di tempat yang lain atau bukan pada pandangan manusia. Ini kita cerita orang yang terlalu tengok manusia dalam buat dan tinggal amalan. Dia tinggalkan amalan kerana orang. Dia buat amalan juga kerana orang. Orang tak kata saya ni baik sangat, saya pun tak buat. Itulah riak. Kita tetap buat dalam situasi depan atau belakang. Ya, kalau saya nak selamatkan diri saya takut riak depan orang, saya akan buat di belakang. Buat secara sembunyi. Tapi bukan saya tak buat. Yang meninggalkan kebaikan secara mutlak, hanya takut dikatakan dia riak, maka itulah riak. Tapi kalau saya katakan kita tinggalkan amalan tempat ni untuk buat di sini, supaya lebih tersembunyi, tidak diketahui, maka itu bukan riak. Kerana dia masih buat amalan. Kita sebut orang yang tinggalkan amal kebaikan takut dikata riak, maka itulah riak. Yang kalau dia beramal kerana orang pula, itu syirik. Ikhlas, kita selamat daripada dua keadaan. Ya, kadang-kadang kita nak sedekah. Tapi orang nampak macam pemurah sangat. Kita pun tahan. Untuk sedekah tempat, waktu orang tak nampak. Kadang-kadang kita bimbang kalau kita tunggu macam tu sebab kebaikan ni unik. Kebaikan kalau kita tangguh, dia akan kurang nilai dia. Dan dia mungkin tidak mampu kita lakukan lepas kita tangguh. Sebab itu dikatakan bila dibukakan kepada kita ilham untuk melakukan kebaikan, maka bersegera. Kelak dia akan ditutup. Ambil contoh. Ada saya nak derma duit. RM10. RM10. Dia pun keluar RM10. Lepas tu, kita rasa macam ada orang tengok je. Macam riak pula. Nantilah. Nanti. Lepas orang tak ada, saya derma. Kita pun masuk balik. Nantilah. Dan bila orang tak ada, maka kerana kita melambatkannya, nilainya jadi turun. Tak jadilah RM10 macam banyak, RM5 lah. Dia akan nilai. Atau dia akan menjadikan kita tangguh lebih panjang. Esok lah. Hari ni macam ramai je orang tengok. Tadi masa tabung gerak orang tengok. Nak masuk peti besi orang perhati. Jadilah. Akhirnya esok kita katakan. Esok tu tak buat. Habis cerita. Habis apa patut kita buat? Kata An-Nawawi rahimahullah, lawan jahadah. Waktu kita nak keluar, nak buat kebaikan, maka datang riak, lawan dia. Ya Allah, berikan aku keikhlasan. Tak. Kalau saya rasa riak, ketika mana saya nak buat kebaikan, ketika mana saya buat baik, doa, ya Allah berikan aku keikhlasan, jangan kau tolak amanah ini kerana aku riak. Cakap macam tu. Jadi Allah berikan keikhlasan. Waktu saya nak buat, tiba-tiba datang riak, nanti orang kata saya, ya Allah berikan aku keikhlasan. Jauhlah aku daripada riak. Jauhlah aku daripada perkara yang membatalkan amalan. Tuan-tuan doa dan tuan-tuan buat. Begitu cara yang betul. Bukan tak nak buat lah. Bukan. Maka ikhlas kita terselamat daripada dua keadaan. Kata Junaid, ikhlas ialah rahsia antara hamba dengan Allah. Malaikat pun tak tahu. Malaikat ditulis amalan kita, tapi dia tak tahu amalan ini ikhlas atau tidak. Fulan bin Fulan sembahyang, ditulis. Fulan bin Fulan cakap baik, ditulis.
Ikhlas menjadi rahsia di sisi Allah SWT. Dan kata Junaid al-Baghdadi, syaitan juga tidak mampu untuk mengetahui keikhlasan seseorang. Syaitan dia berusaha untuk menjadikan kita tidak ikhlas, tapi dia tak tahu kita ikhlas atau tidak. Dia berusaha untuk jadikan kita tidak ikhlas. Kau perbuatan kau baik, nanti kau akan dipuji. Bila kita bercakap tentang hal tersebut, mendakwa, maka syaitan pun tahu. Bagaimana kita tak cakap? Jadi maka syaitan juga tak tahu. Syaitan tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Yang tahu adalah hati kita cuma Allah Ta'ala. Maka di sini kehebatan ikhlas yang tidak diketahui oleh syaitan dan juga nafsu kita sendiri. Nafsu tak mampu menyelewengkan orang yang ikhlas pada Allah. Kata bila syaitan kata sendiri, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Ya Allah, akan ku sesatkan seluruh hamba-Mu melainkan hamba-Mu yang ikhlas. Syaitan bila nak sesatkan manusia, dia guna alat. Alatnya lah hawa nafsu. Dia menunggang hawa nafsu. Bila seorang itu ikhlas, maka bukan kata syaitan tak mampu. Hawa nafsu lebih tidak mampu. Kan hawa nafsu ini alat yang syaitan guna. Bila syaitan sendiri ditolak, bagaimana nafsu boleh berfungsi? Dia senjata. Kita tembak pemilik senjata, maka senjata itu tidak lagi berfungsi. Bila orang bawa senjata, tembak pemilik senjata, maka senjata itu tidak berfungsi. Nafsu ini senjata syaitan. Syaitan, tuan-tuan sekalian, dia ada beberapa senjata dia untuk menyesatkan manusia. Senjatanya pertama ialah nafsu. Senjatanya kedua ialah wanita, perempuan. Senjatanya ketiga ialah dunia. Ini dunia yang kita duduk ni senjata syaitan untuk lalaikan kita. Senjatanya keempat ialah kawan-kawan yang jahat. Ini 4 senjata syaitan digunakan. Syaitan tahu manusia akan lemah. Kalau lelaki wanita lah, kalau wanita ada lelaki. Yang menjadikan rosak akidah dia, rosak perbuatannya. Maka datang 4 ini menjadi tunggangan syaitan. Dan di antara selain daripada 4 ini, syaitan gunakan apa yang disebut sebagai beberapa perbuatan. Seperti jahil. Jahil senjata syaitan. Itu syaitan akan menjadikan berusaha sungguh-sungguh supaya manusia jangan belajar. Kerana selagi mana manusia itu jahil, maka syaitan boleh goyang kaki. Dihalang. Kerana itu tuan-tuan lihat, bila kita nak belajar, halangannya kuat. Terlalu kuat halangan tersebut. Walaupun kita dalam hidup banyak benda tak tahu. Banyak benda yang kita perlu tahu. Dan banyak benda kita kena belajar. Tapi apa yang syaitan lakukan? Dijadikan kita selesa dengan jahil, lalu kita rasa macam pandai. Tuan-tuan tengok orang tak belajar, tanya dia rasa macam pandai tak? Rasa pandai. Makanya dia pun kata, ustaz tu ngajar apa macam tu? Dia ngajar apa? Betul tak mengajar? Kata dia ada kayu ukur apa untuk kata orang tu betul atau salah. Hanya kerana dia rasa dia lebih pandai. Itu je, dia cuma rasa dia pandai. Akhirnya kita hidup pada zaman orang sesatkan mufti. Orang sesatkan orang lain. Siapa sesat orang-orang? Syaitan telah berjaya menjadikan senjata yang namanya jahil. Untuk menjahilkan semua manusia. Itu Rasulullah menyatakan antara pertama yang Allah angkat ilmu. Allah akan angkat ilmu. Ketika mana Allah angkat ilmu, apa jadi manusia semua ikut syaitan. Ketika itulah berlaku kembali penyembahan berhala. Ini berlaku sesudah Nabi Isa AS wafat dan sesudah pengganti Nabi Isa wafat. Maka manusia kembali menyembah berhala dan ketika itu berlaku kiamat. Dan proses Allah angkat ilmu itu berlaku tiap zaman. Bila mati seorang ulama, maka mati ilmu bersamanya. Itu kata mereka, idza matal alim sulmatun la tusaddu. Bila mati seorang alim, dia meninggalkan satu lubang yang tak boleh ditutup. Kerana orang alim ni dia bawa ilmu masing-masing. Itulah ilmu tu sama asasnya. Tapi pemahamannya Allah jadikan berbeza.
Maka setiap orang alim dia ada kefahaman dia. Yang memberi manfaat pada umat. Itu syaitan gunakan kejahilan. Kita belajar sikit, rasa alim banyak. Itulah cara syaitan. Sikit baru belajar. Baru habis diploma. Baru habis darjah dia rasa alim. Macam ulama besar. Baru habis degree. Dia rasa alim. Banyak lagi benda dia tak baca. Baru habis master, dia rasa alim. Baru habis PhD, dia rasa alim. Dan ilmu Allah Ta'ala. Satu benda yang tak mampu kita dapat. Semuanya. Bukan apa yang kita dapat. Cuma sedikit. Bagaimana disebut oleh Allah dalam Al-Quran. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kamu cuma dapat ilmu sikit. Bagaimana kata Luqmanul Hakim pada anaknya. Bukan kata Khidir pada Musa AS. Waktu burung singgah di hujung perahunya. Lalu menyedup airnya. Lalu dia berkata, wahai Musa, ilmumu, ilmuku. Dan ilmu seluruh umat ini. Seumpama titik air yang diambil oleh burung. Seumpama. Titik itu je ilmu kita kongsi. Yang lain ilmu Allah yang kita tak tahu. Jadi jahil ialah senjata syaitan. Yang saya katakan manusia, dia akan selesa bila dia jahil. Selesa. Dia pun selesa tak kisah, tak belajar. Sampai ketua tak belajar. Walau semayang tak betul. Itu halal haram pun tak tahu. Tapi dia rasa selesa. Cukup selesa. Kalau masjid mengajar, surau mengajar, balasah mengajar, pusat pengajar mengajar, kita tak selesa duduk, kita tak selesa berjirang tanpa mendengar ilmu tersebut. Maka ini senjata syaitan yang besar. Yang di antara senjata syaitan juga ialah hikid ataupun dengki. Dengki senjata dia. Kerana iblis tahu kelemahan kita ni suka dengki. Pantang tengok orang dapat nikmat lebih pada kita, dengki pun datang. Maka diperbesarkan dengki dalam hidup kita. Dan di antara senjata syaitan juga ialah sifat marah kita. Kerana syaitan tahu bila dia marah. Sebagaimana syaitan berkata pada Musa, wahai Musa, aku nak beritahu kamu satu benda. Sekiranya kamu melihat seorang itu marah, ketahuilah bukan dia tapi aku. Ini iblis kata pada Nabi Musa AS. Wahai Musa, ke mana kamu melihat seorang itu marah? Maka ketahuilah bukan dia tapi aku. Lepas tu kita lihat bila orang tu marah, akalnya hilang. Dan selepas akalnya hilang, agamanya hilang. Orang marah ni cukup bahaya. Pertama-tama bila kita marah, kita punya akal hilang. Maksudnya, kecerdikan kita mula tidak berfungsi. Kita cuma nampak satu benda je. Yang kedua, bila marah itu melampau lagi, agama kita hilang. Masa tu kita tak beri Tuhan pun kita marah. Yang kata orang ni, Tuhan pun dia boleh marah. Dia boleh marah, benda-benda bentuk syariat, dia boleh marah. Dan bila hilang agamanya, maka tiada lagi nilai dia. Itu yang Nabi SAW pesan kita selalu supaya jaga marah. Dia akan menghilangkan ilmu kita. Kalau kita secara stages atau peringkat. Bila seorang tu marah, pertama dia akan hilang adab. Kemudian dia akan hilang akhlak. Pertama adab dan akhlak. Yang kedua akan hilang akal. Yang ketiga hilang agama. Itu dia punya peringkat. Contoh bila kita marah seorang, kita mula tak beradab dengan orang. Mak kita ke ayah kita peduli apa kita. Marah. Kemudian hilang akal. Itu yang bunuh mak, bunuh ayah. Itu yang jenis langgar budak. Dia marah. Akal pun hilang. Marah budak. Orang yang motor, langgar dia. Bunuh dia. Kenapa? Dia marah. Menghilangkan akal. Kalau dia cerdik, dia takkan buat macam tu. Tapi itulah dia bahana marah. Kita bukan kata pada dia, kita pun kalau marah, jadi macam tu. Jadi fikir nak bunuh orang. Yang bunuh isteri. Yang bunuh suami. Yang kita dengar orang bunuh orang dekat-dekat dengan dia. Kerana marah. Dia akan hilang akal. Dia tak tahu kesannya lebih buruk pada itu. Dan yang ketiga paling teruk, hilang agama terus. Agama pun tak ada. Yang kemuncaknya bila dia marah Allah, marah takdir Allah. Habis. Ini senjata syaitan. Dia panggil madakhil. Madakhil, ini pintu-pintu masuk syaitan. Kata Ruwayyim, keikhlasan ialah perbuatan, suatu perbuatan
dalam ketiadaan kehendak bagi pemiliknya untuk mendapatkan pahala atau kebaikan dunia dan juga bahagian daripada malaikat pencatat kiri kanannya atau penjaga syurga dan nerakanya. Baik kata Ruwaying, maksud ikhlas ini ialah nak Allah, buat kerana Allah tanpa mengharapkan pahala atau kelebihan dunia. Kita kan tuan-tuan bila kita buat satu amalan kita ada kelebihan dunianya. Ada kelebihan baca doa ni dapat begitu, dapat begini. Orang yang ikhlas, Ruwaying bercakap orang ikhlas peringkat paling tinggi sekali. Dia buat bukan kerana itu. Kerana apa? Kerana perintah Allah. Kerana perintah Allah. Sebab ini perintah Allah maka saya buat. Ini diceritakan tentang seorang lelaki-lelaki yang dia menyembah Allah selama 70 tahun dengan tekun. Kalau Allah Ta'ala berkata pada malaikat, wahai malaikatku turun, cakap dengan dia. Nak tunjukkan pada kamu orang yang ikhlas. Cakap pada dia, dia ahli neraka. Cakap macam tu. Malaikat tercengang tengok. Dia ibadat 70 tahun tanpa sedikit pun buat maksiat. Tiba-tiba dikatakan ahli neraka. Lalu malaikat ni turun, lalu berkata, Fulan, aku nak beritahu kamu bahawa aku ni malaikat, utusan Allah. Dan aku nak beritahu kamu ahli neraka. Maka dia berkata pada malaikat, wahai malaikat, kalau sekiranya aku ahli neraka pun, aku tidak akan berhenti beribadat pada Tuhan. Kalau dengan ibadatku betul sama aku ahli neraka, aku tak akan berhenti buat ibadat. Aku akan terus buat kerana aku hamba dia. Malaikat pulang untuk beritahu pada Allah dan kerana Allah Maha mengetahui. Apa jawapan hamba-Ku? Allah tanya bukan tak tahu. Macam cikgu lah cikgu. Dalam kelas tanya budak-budak, dia tak tahu ke apa? Satu tambah satu berapa? Cikgu mengaji lama-lama tak tahu ke? Budak ni jawab. Ada kena berdiri atas meja. Sambil junjung kursi. Cikgu tanya, cikgu tahu nak uji kamu. Bila Allah tanya kepada malaikat, dan kerana Allah Maha mengetahui, untuk ajar kita, mudah kita faham. Sebab salah satu alat ilmu untuk mudah kita faham bila berlaku soal jawab. Jadi dengan soal jawab kita mudah faham. Apa kata hamba-Ku? Kata malaikat, ya Allah, dia berkata, kalaupun kau masukkan dia dalam neraka, aku tetap menyembahmu kerana engkau Tuhanku dan aku hamba-Mu. Inilah ikhlas. Kita baru solat duha, rezeki kurang, terus tak solat duha. Solat dah duha Ustaz, setengah slow juga. Tak solat lah. Lihat mentaliti ataupun nilai ikhlas kita. Kita kadang zikir. Zikir-zikir tak dapat kelebihan kita nampak. Tak dapat. Kita tak nampak kelebihan tu ada. Nampak tak? Sebab kita sentiasa melihat kelebihan berdasarkan hawa nafsu. Macam tuan-tuan doa lah. Tuan-tuan doa. Saya doa. Kita lebih melihat kemustajaban berdasarkan hawa nafsu. Hakikat sebenar waktu kita angkat tangan dia Tuhan dah bagi. Tapi bila kita memandang hawa nafsu, maka benda tu menjadikan kita rasa macam tak dapat. Macam sekarang tuan-tuan dengan sihat tu, badan rezeki ada, tetap rasa miskin, tak nampak. Ya, awak tak nampak ke awak kaya? Kaya awak ni. Kereta 2 buah, 3 buah. Rumah dah habis bayar. Oh tak miskin. Ya, hawa nafsu dia. Sebab dia nak dengan nilai kaya macam hawa nafsu dia nak. Realiti nak apa lagi dia? Dia dapat duit banyak pun bukan guna simpan. Simpan, dapat duit simpan. Awak dapat duit simpan buat apa? Guna lah. Oh, dia simpan, lepas tu dia mengaku tak ada duit. Yang ni berkurang dalam bank. Ini perangai kita. Kita memandang suatu kebaikan daripada kacamata hawa nafsu. Sebab itu Allah hijab kita melihatnya. Saya solat duha, saya solat hajat, saya solat tahajud, saya semua solat sunat yang Allah Ta'ala perintahkan. Saya tahu ni ada kelebihan-kelebihan yang disebut. Tapi bila saya memandangnya dengan iman, dengan melihat saya buat ni macam Allah suruh saya buat, maka Allah akan tunjukkan kita kelebihan apa yang tidak dilihat oleh mata kasar orang lain. Tapi kalau saya katakan kita ibadat ni, keikhlasan kita rendah, lalu kita cuba melihat kelebihan tadi berdasarkan pandangan hawa nafsu, kita tak jumpa. Kalau jumpa pun tak puas hati. Dah solat duha Ustaz, lakulah sikit. Dia tak puas hati lagi tu. Lakulah sikit. Saya sebelum bawa teksi, saya duha dulu. Hari ni Ustaz, saya hari ni duha 8. Malam lah 8. Seorang pun tak ada pelanggan. Fikir duha.
Apa tu hal seorang pelanggan pula. Yang 2 hari lepas saya tak solat duha. 10 pelanggan dapat. Digoyang lah. Masa tak duha tu, dia dapat banyak pelanggan dia. Masa di duha tu, tak dapat. Bila dia melihat dengan kaca hawa nafsunya, maka dia kata tak ada kelebihan solat tu. Tapi kalau dilihat balik, bukankah hari ni walaupun dia tak dapat, tak ada tayar dia panci, tak ada enjin dia rosak, itu rezeki dia. Kenapa kita dapat pelanggan, lepas tu tayar bocor sebiji. Tayar pecah sebiji. Habis kita punya untung hari tu. Ataupun duit tadi, dia habis dengan cara yang kita tak dapat menikmatinya. Tak dapat merasainya. Dan bila Allah Ta'ala janjikan rezeki, termasuk benda yang bersifat keberkatan, yang kita tak nampak. Hari ni kita hidup tanpa sakit. Hari ni kita hidup tanpa ada masalah. Alhamdulillah lepas duha, anak-anak saya tak ada masalah, isteri saya tak ada masalah, suami saya tak ada masalah. Kalaupun saya tak dapat rezeki dengan kacamata nafsu saya, yang saya tengok, saya melihat dengan kacamata iman, saya dah banyak dapat kelebihan. Allah kekal nikmat yang saya ada. Maka demikian orang-orang yang melihat keikhlasan, dia tak melihat balasan-balasan duniawi. Walaupun benda itu dijanjikan, tapi dia tidak melihatnya. Kerana keikhlasan yang tinggi. Bahkan dia tidak melihat dia sebut malaikat yang mencatat. Atau malaikat yang menjaga syurga dan nerakanya. Dengan maksud bahawa kecenderungannya lebih kepada melihat ia perintah Allah. Sebelum melihat pada perkara-perkara lain. Ini orang benar-benar ikhlas. Kata Sahab, apa yang paling, bila Sahab ditanya, apa paling berat? Jawabnya ikhlas. Ikhlas paling berat. Dan aku telah berusaha untuk ikhlas. Kan ikhlas ini, kenapa jadi berat? Sebab dia tak ada apa-apa bahagian untuk orang yang melakukannya. Manusia ni, Allah sebut dalam Quran, kalla bal tuhibbunal ajilah. Bahkan kamu wahai manusia suka benda yang segera. Kita kalau buat sesuatu nak upah sekarang. Kalau upah tu lambat, kita pun mula goyang. Kita mula lemah. Apatah lagi amalan yang menuntut kepada pengorbanan yang besar. Kepenatan dan sebagainya. Kita ambil satu contoh amalan seperti perang pada jalan Allah. Perang pada jalan Allah. Allah janjikan syurga. Tapi bila dia orang buat survey, ni tanya tentera Amerika, kenapa kamu jadi tentera? Yang ni kata sebab nak beli pamper mak tu jadi tentera. Yang ni kata sebab saya nak duit. Yang ni kata sebab saya bodoh, sebab tu saya masuk askar. Dia bodoh. Jadi dia buat survey tanya, kenapa awak masuk tentera? Dia tentera Amerika yang dia tentera paling elit lah. Secara material. Dia tanya, tak ada seorang pun kata, kau nak berjuang pada jalan Allah, tak ada. Yang ni kata, yang ni saya tersilap masuk. Yang ni kata sebab saya nak cari duit. Yang ni sebab saya ikut kawan, bla bla. Tak ada. Kenapa mereka tak diajar ikhlas? Mereka cuma nampak benda ni. Duit. Sebab kata tak ada CJ. Ini dia kerja yang adanya. Yang ni kata sebab mak suruh, bla 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 bla. Akhirnya hak. Kalau tak ada bahagian dia tak akan masuk askar. Bila pergi pada orang Islam. Berperang pada jalan Allah. Yang tidak dijanjikan gaji ni pejuang-pejuang Islam Hamas. Seorang pun tak dijanjikan gaji. Pejuang-pejuang ataupun tentera Israel macam-macam elang pun dapat. Macam-macam kemudahan dapat. Semua dapat. Rakyatnya beri makanan, rakyatnya beri pakaian, yang kerajaan bagi lain, yang mereka bagi lain. Dia banyak sangat bantuan dia. Sampai melimpah. Lalu pakaian-pakaian ini dibuang jadi sampah dekat Gaza. Pakaian baru yang diberi. Makanan-makanan ting yang diorang bekalkan, dia bakar untuk panaskan badan musim sejuk. Malam hari. Dah tak ada nilai sebab banyak sangat dapat bantuan. Dia hina, dia menghina bantuan yang diberi. Ini pejuang Islam, Hamas. Apakah dia dijanjikan seragam ke? Tak dijanjikan apa-apa. Melainkan janji Allah dan Rasul. Atas asas itu mereka berperang. Dan kerana itulah mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah. Kerana itu mereka ada keberanian. Berani yang tidak pernah ada pada mana-mana tentera pada zaman ini. Kita zaman ini. Yang boleh mendekati tubuh badannya dengan musuh pada jarak zero, sifir. Siap boleh sentuh kereta kebal tu. Tak dalam tu.
Dia punya berani. Kenapa? Kan dia mengharapkan Allah. Tak ada yang lain. Ya, ni nampak je tentera datang cabut lari, takut. Kan dia cuma harapkan allowance dan gaji. Ini watak manusia. Suka benda segera. Orang ikhlas tak melihat benda tu. Itu berat ikhlas ini sebab tak ada bahagian hawa nafsu kita. Kerana Allah. Ada orang yang dipilih untuk melawan bangsa paling dilaknat oleh Allah. Pasti orang paling ikhlas sekali. Kerana orang yang tak ikhlas tak boleh lawan bangsa paling laknat. Ini bangsa Yahudi. Ya Allah berlaknat, Allah laknat Yahudi berkali-kali dalam Quran. Bahkan hadis Nabi SAW. Untuk lawan bangsa yang paling jahat dan keras kepala yang membunuh para nabinya. Tidak mungkin dapat dilawan oleh orang yang tidak ikhlas. Yang boleh mengalahkannya ialah orang ikhlas. Maka Allah tak tunjuk kepada kita contoh orang ikhlas. Bagaimana mereka berperang, kadang kaki ayam je berlari. Kadang-kadang tak adalah bawa macam-macam, tak ada jalan lari, bawa senjata, hanya senjata dia. Duduk dalam lubang sanggup berhari-hari lama, even bulan. Kerana mereka Allah berikan keikhlasan, mereka cukup dengan kurma sebiji. Mereka cukup dengan sedikit makanan. Bahkan kebanyakan waktu mereka berpuasa. Mereka qiyam dan mereka baca Quran. Ya, orang ni tak nampak bahagian dirinya melainkan perintah Allah. Maka ini namanya ikhlas, bukan senang. Kita ni semangat je semangat. Semangat nak perang juga. Tak ada sarapan ke buah. Oh, tak ada sarapan ke buah dah ni. Sebelum cerita tak berminggu-minggu tak ada makanan. Kerana keikhlasan menjadikan seorang itu hidup dengan cara yang sebenar. Kalau kita nak hidup sebenar, hidup dengan ikhlas, maka kita hidup. Kalau kita semua benda kerana manusia, kita tak hidup. Walau zahir orang nampak kita hidup, hati kita mati. Orang ni hatinya mati kalau dia hidup kerana manusia. Orang ni hatinya hidup bila dia hidup kerana Allah SWT. Ada seorang sufi cerita, jadi kita nak betulkan terjemahan. Saya buat penceritaan baru, terjemahan. Ini cerita tentang karamah Sahal bin Abdullah Tustari. Seorang anak murid datang. Datang rumah Sahal, dia nampak ada ular. Maka dia pun berundur ke belakang. Tengok ular tu ke tepi, dia pun ke depan. Bila ular tu macam nak serang, dia ke belakang balik. Lalu kata Sahal kepada lelaki ni, masuk. Jangan depan sekali, belakang sekali. Kerana orang-orang yang benar-benar beriman, tidak ditakut sesuatu. Kalau benar beriman, dia tak takut sesuatu. Maka barulah anak murid ni berani terus melangkah ke depan. Tanpa mempedulikan ular. Hari itu hari Jumaat. Lalu kata Sahal pada muridnya, awak ni tak pergi solat Jumaat. Tunggu jauh masjid. Masjid ni kalau nak jalan kaki, sehari semalam baru sampai. Maksud kalau pergi hari Jumaat, hari Sabtu baru sampai. Takkan nak sembahyang Sabtu. Namanya sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Sabtu, sesat. Maka kata anak murid dia nak ke masjid ni sehari semalam baru sampai. Kata saya sini. Dia pun pegang tangan anak muridnya. Seketika dia mendapati dirinya berada pada masjid. Ini karamah. Ini tak terjemah secara betul. Maka secara karamah sampai. Dan mereka pun solat Jumaat. Bila mereka solat Jumaat, lalu mereka pun keluar dan melihat ramai orang keluar. Lalu kata Sahal, yang mengucapkan la ilaha illallah itu ramai. Tetapi yang ikhlas kalangan mereka cuma sedikit. Yang datang masjid dah ni, jangan cakap-cakap yang tak datang masjid. Yang datang masjid yang beramal dengan la ilaha illallah. Ramai. Tapi yang ikhlas di kalangan mereka sedikit. Untuk tunjukkan kepada kita ikhlas ni, ialah satu kesungguhan hamba Allah. Kalau kita sebut sikit bukan maksud kita tak ada peluang. Menganjurkan kita supaya bersungguh-sungguh. Ini benda penting. Satu hari, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia melintasi kubur Nabi SAW. Tiba-tiba dilihat Muaz bin Jabal menangis kat kubur Rasulullah. Muaz duduk kat kubur, berdiri di hadapan kubur Nabi SAW, lalu dia pun menangis. Umar Al-Khattab lalu masuk Masjid Nabawi, tengok Muaz menangis. Lalu kata Umar Al-Khattab, ya Muaz, ma yubkika? Kenapa pula kamu menangis depan kubur Nabi SAW? Sahabat ni menangis mesti ada sebab. Tak nangis macam tu je. Dia tak menangis sebab sentimental macam tu.
Kita ni menangis lebih pada sentimental. Lebih pada benda-benda yang bersifat sentimental lah. Bukan pada hakikat ilmu. Lalu kata Muaz, kerana aku bila duduk depan kubur Rasulullah, aku teringat hadis Nabi yang berkata kepadaku. Nabi bersabda. Nabi kata apa? Al-yasir minar riya syirkun. Sedikit riak pun adalah syirik. Sedikit riak. Syirik. Duk ingat benda tu rasa sedih ni. Takut. Sedikit daripada riak adalah syirik. Wa man ada awliya Allah faqad barazallahu bil muharabah. Dan siapa yang lawan wali Allah, dia sedang melawan Allah. Innallaha yuhibbul abrar al-akhfiya alladhina idza ghabu lam yaftaqidu wa in hadaru idza ghabu lam yaftaqidu wa in hadaru lam yu'rafu qulubuhum masabih huda. Dan sebaik-baik manusia yang Allah Ta'ala suka ialah orang-orang yang melakukan kebaikan dengan keadaan tersembunyi. Yang bila mana mereka hilang tidak dicari. Dan bila mereka hadir tidak dikenali. Mereka lah lampu-lampu petunjuk. Muaz bin Jabal, pertama dia kata, sikit riak pun syirik. Ni menangis. Kemudian aku teringat siapa yang lawan wali Allah, dilawan Tuhan. Dan yang ketiga, Rasul kata, orang yang paling Allah suka, yang buat baik dan keadaan tersembunyi, akhfiya. Orang ni, bila dia tak ada orang cari dia. Bila dia ada, tak ada orang kenal dia. Tapi dia orang baik. Mereka ini kata Nabi SAW, masabil huda, masabihul huda, lampu-lampu petunjuk. Orang-orang ikhlas. Yang tidak mau mempertontonkan kebaikannya atau dipuji dengan kebaikan. Hatta mereka tak mau dikenali. Tak nak dikenali. Orang kenal lain tapi mereka tak mau dikenali. Contoh kena beza orang kenal dengan dia tak mau dikenali. Bukan maksud dia tak mau dikenali maka dia pun orang tak kenal. Dia bukan keinginan dia untuk dikenali. Untuk glamour, untuk popular, bukan. Dia tak kisah kalau orang tak panggil dia dengan gelaran dia. Gelaran kemuliaan. Atau tidak sambut dengan sambut kemuliaan. Atau tak berikan dia tempat VIP. Dia cuma biasa. Orang biasa. Orang-orang yang tidak melihat itu semua. Ini sifat-sifat orang yang dipanggil abrar al-akhfiya. Orang buat baik yang tersembunyi. Ini yang menyebabkan Muaz bin Jabal menangis. Kenapa bimbang? Riak sedikit dah syirik. Satu hari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala dia berkhutbah depan kawan-kawan dia, depan sahabat-sahabat yang lain. Dia kata apa? Ya ayuhan nas, ittaqu hadha syirk fa innahu akhfa min dabibin namal. Wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada syirik. Kerana syirik itu lebih kecil daripada semut yang merayap di tengah malam. Bangun dua orang lelaki. Wahai Abu Musa, kamu ni cakap-cakap ni ada dalil ke tak ada dalil? Sebab para sahabat, mereka kalau beri satu statement, kalau tak ada dalil, jangan sembang. Jangan sembang, jangan takutkan kami tanpa dalil. Jangan galakkan kami buat satu tanpa dalil. Kita kan, bila seorang namanya penceramah, kerjanya ialah galakkan kita buat sesuatu yang baik. Halang kita buat satu benda yang jahat. Tapi, asas itu perlu pada dalil. Jangan takutkan orang tanpa kamu ada dalil. Orang kata, awak jangan potong kuku hari Rabu. Nanti bankrupt bisnes. Jangan buat ni begini. Awak takutkan orang. Awak ada dalil tak dalil? Dia sembang. Jangan menyanyi kat dapur nanti dapat suami tua. Takutkan. Ada dalil ke? Dalilnya lah. Mak saya dapat suami tua. Dalil. Itu bukan dalil. Dia dah memang jodoh mak macam tu. Kahwin dengan lelaki tua. Yang bila kita, orang yang namanya khatib, tukang cakap, tukang ceramah macam saya, mana-mana orang, kita akan selalu takutkan orang, galakkan orang. Baik, kita nak takutkan orang, kita nak galak-galakkan orang, maka kita mesti bina asas ni dalil. Jangan sembang kosong. Orang ni takut sangat-sangat dek kita beri amaran ni. Padahal bukan berdasarkan dalil. Kita orang yang mengancam orang dengan ancaman palsu. Islam tak ajar kita begitu. Dan saya katakan orang yang kata, okay, nak potong kuku ada hari-hari dia. Kalau silap hari, nanti begitu begini.
Awak ada dalih, tak ada dalih. Awak jangan takutkan orang tanpa dalih. Ni kalau awak tidur pada sekian-sekian waktu, nanti su'ul khotimah. Kalau tidur dalam kuliah, su'ul khotimah. Cakap macam tu, jangan macam tu. Ada dalih tak? Oh, tak ada dalih. Saja tak nak bagi orang tidur. Tak boleh. Awak nak takut-takutkan orang pun, kena ada dalih. Tak boleh bercakap sembang hanya nak takutkan orang. Kalau tidur lepas asar, atau tidur ketika azan, nanti mayat jadi berat. Kawan dia dah ngantuk sangat, hayanglah serabut tidur. Ngantuk. Mayat berat ni. Awak cakap macam tu, menakutkan orang, dia dalih tak? Kalau cakap, bila orang azan jangan tidur, jawab. Nanti dapat syurga, Rasulullah beritahu. Okey, ada dalih. Carry on. Move on lah, okey lah, boleh jalan. Tapi tak ada dalih nak takutkan kita macam tu, nak takut macam tu. Nanti tahun 2024 akan ada musibah besar berlaku. Ada dalih tak? Saja tak sembang biar bersegar sikit orang tu. Tentang kita diharamkan menakutkan orang. Dan diharam juga menipu kan. Tarwi'ul muslim zulm, menakut-nakutkan orang Islam tu zalim. Takut-takutkan orang. Dengan perbuatan. Cukup kita kata, awak ni patut tak buat macam tak elok lah awak ni. Dia kata ni makan tak habis tak elok. Bazir. Bazir kan Allah sebut dalam Quran amalan syaitan. Misalnya. Jadi ustaz kita bukan membazir ni, kalau makan muntah lagi membazir. Keluar belaka yang ada ni. Mudarat. Antara membazir dengan mudarat. Mana saya kena utamakan? Mudarat. Yang ni betul lah saya tak makan. Zohir nampak membazir. Tapi boleh bagi makan ayam. Tak membazir juga. Boleh bagi sekian-sekian. Kan definisi membazir sebenar ialah bila kita buat sesuatu untuk maksiat. Itu definisi sebenar. Seposen kita guna untuk maksiat, itu namanya membazir. Kan tuan-tuan kita dah jadi satu adab. Bukan akhlak. Bukan ini yang Islam suruh. Bila tetamu datang, kita akan muliakan tetamu dengan makanan yang banyak. Bahkan itu disunatkan. Walaupun kita tahu kita punya tetamu ni darah tinggi, kecemasan, gauk, semua ada. Barangkali dia dah hari tu hari cheat day, dia orang diet misalnya. Hari tu mungkin cheat day dia. Dah dengar tetamu datang geng diet. Terus akak salak je, salak. Tomato. Nampak no kedekut tu orang rumah ni. Kan dia diet ustaz, jaga badan. Tak mungkin hari ni cheat day dia. Orang-orang diet tahu lah cheat day. Hari dia bebas sikit. Tak angkat je. Tetamu datang angkat semua. Laksam, nasi dagang, angkat semua. Dia akan istikharah lah nak diet ke nak makan. Istikharah lah. Tengok sedap nasi dagang, sedap nasi minyak. Sedap. Teruskan lah. Esok lah diet. Esok rumah orang lain pula. Lusa pula diet. Tak apalah. Kita sebagai tuan rumah, angkat bagus-bagus makanan. Baik-baik makanan. Ustaz kan membazir tak habis. Tak, itu namanya kedekut. Awak angkat banyak, itu tanda awak pemurah. Sebab apa tu makan nanti kalau tak habis, kita adalah plan B, plan C, plan D. Anak-anak kita. Anak-anak kita, lagi tetamu tak datang, tak adanya makan sedap. Berkat tetamu lah dapat juga anak-anak makan biryani lem sheng. Tidak tak dapat. Tidak kan kering macam tu, kan kering lem sheng, kering sheng. Dapat ni, dek tetamu datang, anak mau seronok, semangat. Jadi ini antara benda-benda yang kita kena bezakan makna membazir. Ruang ataupun skop membazir yang betul dalam Islam. Kan kita buat makanan banyak itu membazir. Tak membazir. Itu namanya ikram, memuliakan tetamu. Dia tak habis, kita ada plan B insya-Allah. Kalau niat kita baik, tuan-tuan, makanan ni akan habis dengan cara macam mana. Tapi orang kedekut ni, kadang-kadang kedekut, membazir juga. Dia angkat salak pun tak habis. Jadi, kita kena bezakan benda tu. Baik, kembali pada apa yang kita sebut tentang bila kita nak takutkan orang, tuan-tuan nak gembirakan orang, tuan-tuan kena ada dalil. Jangan sembang. Maka Abu Musa kata, wahai manusia, takutlah kamu pada syirik. Ia lebih halus daripada semut yang berjalan. Bangun dua orang sahabat lain. Wahai Abu Musa, kalau kamu cakap tak ada dalil, kami mengadu pada Umar Khattab, Amirul Mukminin. Lalu Musa tersenyumlah berkata, ketika mana aku bersama Rasulullah, Nabi SAW mengatakan ayat yang sama aku cakap. Ayuhan nas, ittaqus syirk. Fa'innahu akhfa min dabibin namal. Wahai manusia, takutlah kamu pada syirik. Ia lebih kecil daripada semut yang berjalan di tengah malam. Lalu seorang sahabat bangun, kata Musa. Ya Rasulullah,
Bagaimana kami nak berlindung daripada syirik kecil. Jadi maksudkan yang riak-riak sombong-sombong ni. Penyakit riak tu, riak. Itu syirik kecil yang kita kadang-kadang tak perasan. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu, bagaimana kami ingin melindungi diri kami? Maka jawab Nabi SAW, katakan, baca doa ini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bihi syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini doa ada dalam surah. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada menyekutukan kamu dengan sesuatu yang kami tak tahu. Dan kami memohon ampun padamu ya Allah dengan apa yang kami tak tahu. Dan kadang-kadang kita mensyirikkan Allah apa yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita buat benda yang kita tahu kerana nafsu dan sebagainya. Maka Nabi ajar doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyekutukan kamu dengan sesuatu apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun padamu apa yang kami tak tahu. Kita tahu ini amalan ni syirik, kita tahu, lalu kita lindung diri kita kepada Allah. Tapi ada benda yang kita tak tahu, maka kita minta ampun. Tak sedar itu adalah bahasa sombong kita. Kita tahu sombong tu apa. Saya cuba elak untuk sombong dalam percakapan dan perbuatan. Tapi ada hari kita tak perasan sombong kita. Tak perasan. Niat kita nak gurau je. Niat kita nak gurau, bukan nak sombong, gurau. Tahun ini, ramai-ramai ni saya pandai sekali. Gurau je kita. Walau ia sombong. Tanpa kita sedar. Lepas tu kita kata, ya Allah, aku mohon ampun apa yang aku tak sedar. Tentang yang kita sebut sebelum ini, ramai orang dia dihukum kembali dengan percakapan dia semalam. Bukan percakapan dia sebelum ini. Walau dalam nada gurauan. Tapi bagaimana saya nak protect supaya apa yang saya silap cakap dulu, atau apa yang saya cakap kerana kejahilan dulu, atau apa yang saya cakap kerana kebodohan saya dan pengaruh, supaya saya terselamat daripada apa yang akan berlaku akan datang. Ramai manusia dihukum hari ini dengan percakapan semalam. Malam kita yang cakap lebih sangat tu, derah sangat, kuat sangat. Hari ni Allah pun uji. Jadi kita pun macam ni, macam yang diajar oleh Nabi SAW. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, ya Allah, aku mohon ampun atas kesalahan yang aku tak tahu, yang aku tak perasan, yang terlepas pandang, yang terlepas daripada ilmu kita. Contoh kita dah belajar semua ni, bab dengki, bab marah, dah khatam Ihya Ulumuddin, tapi tiba-tiba terlepas dalam satu benda, kita pun marah. Terlepas. Saya dah belajar bab ni. Macam tuan-tuan belajar semua ilmu dunia dah. Walaupun kita belajar, kadang-kadang kita terlepas. Terlepas. Doktor ni nak cabut gigi orang. Asas doktor nak cabut gigi orang, dia kena cek darah dulu. Itu prosedur dia, cek darah lah. Takut kawan ni darah tinggi ke, cimani ke dan sebagainya. Nanti pendarah keluar banyak. Bahaya. Kalau darah dia tak stabil, dia tak cabut gigi. Nanti nak cabut gigi, tercabut nyawanya. Tiba-tiba kadang-kadang doktor ni, walaupun tiap-tiap hari memang kerja dia cabut gigi orang, namanya doktor gigi, dia mungkin terlepas pandang prosedur tu. Akhir dia tak buat. Fikir pesakit kata, okey, cabut gigi dah, darah dah tak berhenti. Datang doktor lain kena marah. Biasa kena buat. Marah. Walau itu dah kebiasaan. Kita kadang-kadang ada benda kita terlepas. Kebiasaan kita dah sebelum pergi musafir jauh, cek minyak hitam, cek tayar, cek minyak, cek dompet, cek belakang. Kebiasaan kita memang cek dompet, ada semua ada. Hari itu macam mana boleh terlepas? Tertinggal dompet siap. Padahal dah cek dompet memang bawa. Dah sampai Kuala Lumpur baru tahu dompet tertinggal. Jalan pula dengan rumah jenis tak bawa dompet, habis kita. Jam kita. Walau kita dah biasa kalau berjalan ni, kita dah siap dengan dompet, dengan kad bank, dengan duit. Jalan anak-anak. Boleh tak terlepas pandang? Ya. Walaupun pengalaman kita memang selalu berjalan. Dia boleh terlepas benda penting. Sebab itu dalam beragama pun sama. Kadang-kadang tuan-tuan dah belajar ni, kita dah belajar kitab. Sekian-sekian. Tapi boleh terlepas pemahaman dalam bab ni. Akhir kita pun terjebak. Dek, kan itu kita minta ampun, ya Allah. Ampunkan aku pada benda
yang aku tak tahu. Aku tak tahu bahawa ia dosa, ialah syirik, dia perbuatan yang sekian-sekian. Tetapi ini contoh bagaimana kita memelihara keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kata Makul Asyami, seorang yang kalau benar ikhlas selama 40 hari, maka Allah jadikan bicaranya penuh dengan hikmah. Kerana hatinya sudah bersih, maka yang dia bercakap tadi semuanya perkara-perkara yang baik. Kata Yusuf bin Husain, perkara paling berat dalam hidup aku ialah menggugurkan riak. Kerana bila aku berjaya kalahkan riak ni, datang riak dengan warna lain, cara lain. Dia tetap datang dengan cara lain. Kata Ad-Darani, seorang hamba bila dia ikhlas, maka Allah pelihara dia daripada rasa was-was dan riak daripada dirinya. Dan bila kita sebut was-was, was-was ni datang daripada 3 tempat atau 3 sumber. Yang pertama, was-was daripada syaitan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, waswasa lahumus syaitan. Syaitan mewaswaskan dia. Kadang-kadang waswas ini datang daripada manusia. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waswas datang dari jin, syaitan dan manusia. Dan kadang-kadang waswas itu datang daripada diri kita. Inna khalaqnal insan wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami jadikan manusia dan kami tahu apa yang dirinya mewaswaskan pada dirinya, hawa nafsu. Tetapi itu waswas. Waswas ialah bisikan jahat yang datang pada kita. Sama ada melalui jalan syaitan, jalan manusia, ataupun jalan hawa nafsu kita. Setiap kali kita nak buat baik, waswas ni pun datang. Oh, sedekah nanti miskin kau. Mulut tu mulut syaitan mungkin, suara syaitan. Suara nafsu kita mungkin suara manusia. Lalu kita pun berkira-kira dalam buat baik. Tapi dalam buat benda lain tak pernah kira-kira. Buat baik je, banyak kira-kira dia. Nak menuntut ilmu, banyak kira-kira dia. Nak baca Quran, banyak kira-kira dia. Nak buat semua kebaikan, was-was datang macam-macam. Seolah tak sempat lah. Kadang-kadang kita nak solat 2 rakaat, tak dang ni, tak dang, nak cepat ni. Ada duduk sana menunggu juga berjam-jam. Ni was-was syaitan. Kadang-kadang kita duduk solat jemaah atau solat fardu, tergesa-gesa sebab apa? Macam tak sempat. Kerana ada urusan. Walau sampai sana, cancel, batal. Kita kadang-kadang tinggal ni, ataupun kurangkan ibadat kita dek kerja ke dunia. Sampai waktunya tak ada apa pun, macam tu je. Ini was-was. Was-was, dia akan datang pada agama kita. Sebab tu bila kita jangan bersegera hal dunia untuk buat agama. Tapi selalu bersegera hal agama untuk buat dunia. Selalu macam tu. Kenapa? Kerana ada was-was. Kalau hal dunia, kedai viral buka pukul 10, pukul 8 beratur dulu. Okey. Dia boleh tunggu lama macam tu 2 jam. Tapi kalau nak suruh tunggu solat fardu, macam ada kerja hari ni. Lagi 5 minit nak suruh tunggu dah kejap. Tak dah lah, tak sempat nak kerja ni. Janji dengan kawan dah. Ada lagi 5 minit nak azan. Tunggu sekejap. Tak boleh tunggu. Yang kedai makan 2 jam dulu. Tak was-was. Was-was ini cuma ditangani oleh orang yang ikhlas. Bila seorang itu ikhlas, maka dia dapat menjatuhkan was-was. Tidak ada yang dapat bisikan kejahatan pada dirinya. Kerana dia akan sentiasa istiqamah dalam kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.